Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dengar saya tak? Tak maaf Kita akan mulakan beberapa minit lagi supaya kita dapat mempunyai rakan-rakan. Dan saya cek saya punya Facebook ni sama ada keadaannya dalam keadaan yang baik atau tidak. Okey, kita mulakan insya-Allah dengan tajuk yang diberikan. Apa tajuk yang diberikan? Okey, tajuk yang diberikan adalah kita nak bincang sikit bagaimana stres punca utama orang muda maut akibat serangan jantung. Jadi ada beberapa keywords kat sini. Stres, orang muda, maut, serangan jantung. Sebagaimana yang kita ketahui kalau kita baca akhbar, kita mengikuti berita dan sebagainya, kita dapati ramai di kalangan orang muda sekarang menghadapi masalah kesihatan pada umur yang agak muda. Ini tidak termasuk dari segi kesihatan yang kita sebut sebagai kesihatan yang melibatkan defek ataupun apa nak sebut daripada awal, daripada lahir lagi. Sebab tu kalau kita lihat sebagai contoh, ada setengah orang tu dia isap rokok sampai umur 60 tak ada masalah apa-apa. Tetapi setengah orang tu apabila dia isap rokok, sebagai contoh, di awal usia muda dia dah mendapat kanser paru-paru. Yang itu defect daripada awal, daripada genetik lah. Tetapi apa yang kita nak sebut sekarang ni ialah bagaimana stres menyebabkan masalah penyakit kronik, akhirnya boleh menyebabkan kematian di usia muda. Jadi sebelum tu kita kena tahu dululah apa yang dikatakan sebagai stres. Kalau tak, kita tak tahu apa yang dikatakan stres. Okey, stres ni adalah sebenarnya respon tubuh kita terhadap persekitaran. Kena faham tu. Respon tubuh kita terutamanya otak kita, jantung kita dan organ-organ. Dia akan ingat selama-lamanya dan dia menyimpan perasaan yang tidak selesa apabila setiap kali jumpa dengan bos dia. Walaupun mungkin bos dia hanya bergurau. Jadi setengah orang tu dia tak ada masalah. Setengah orang tu mengalami masalah apabila dia menerima pandangan-pandangan dan juga yang lainnya lah. Sebab tu kita nak sebut stres ni. Stres ni sebenarnya, kalau stres yang minimum, dia adalah sesuatu yang bagus. Dia merangsangkan kita untuk menjalankan atau memberi motivasi pada kita untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi maaf tak dengar. Okey. Kalau tak dengar, saya cabut ni lah. Okey, agak-agak boleh dengar tak? Tolong sikit. Bagi setengah orang tu, stres tu menyebabkan dia menjadi tidak menentu, memberi kesan buruk kepada dirinya. Jadi bergantung kepada individu seseorang. Jadi apa nak buat? Cuba tuan-tuan bayangkan macam saya cakap tadi. Seorang tu apabila dimarah oleh bos dia okey. Setengah orang tu dimarah oleh bos dia tak boleh tidur. Dia rasa geram. Dia ingat sampai mati apa yang bos dia cakap. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang apabila bos kita cakap apa-apa, sebagai contoh, atau kita ada stres, kita boleh tidur dengan lena, kita boleh happy, kita boleh senyum dan tak ada masalah. Yang ni mungkin kita akan uraikan lah. Okey, seperti mana yang kita ketahui bahawa apabila kita stres, tubuh kita akan hormon. 3 hormon yang utama, iaitu pertama sekali kortisol. Kortisol ni dia akan menyediakan banyak gula dalam tubuh kita.
dan dia juga mengeluarkan insulin. Insulin ni kena faham tugas insulin dia tujuan dia bila gula dah naik dalam tubuh, dia keluarkan, tujuan dia untuk merendahkan balik gula dalam tubuh kita dengan dua cara. Kalau pada masa tu mungkin contoh kalau kita lepas makan, gula kita naik, kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita tidur dan sebagainya, akhirnya gula akan merendahkan, insulin akan merendahkan gula kita dengan cara menyimpan gula-gula tersebut sebagai lemak dan glycogen. Tetapi apabila kita membuat aktiviti fizikal selepas makan, apabila gula kita naik, insulin akan membantu membakar, menjadikan dia tenaga. Jadi tugas insulin ni ada dua. Tugas utama dia pertama sekali tujuan untuk merendahkan gula dalam tubuh. Jadi apabila kita dalam keadaan stres, kalau zaman dulu kita sebut sebagai fight or flight. Maksud dia apabila kita menghadapi masalah ataupun kita menghadapi ancaman di hadapan kita, tubuh kita akan mengeluarkan satu lagi adrenalin. Jadi 3 hormon tu tuan-tuan mungkin kena faham tu, kortisol. Kenapa keluarkan kortisol, adrenalin, insulin dan juga adrenalin. Adrenalin ditukarkannya supaya tubuh kita lebih respon terhadap tenaga yang dibekalkan. Sebagai contoh dia, kita dah menyediakan kortisol dah menyediakan gula, insulin dah convert menjadi tenaga. Jadi adrenalin inilah yang akan menyebabkan kita sama ada boleh bertarung atau kita melarikan diri. Sebab tu adrenalin tinggi ni, setengah orang tu bila adrenalin tinggi tu dia melakukan kerja-kerja yang berbahaya tanpa dia sedar bahawa perbuatan dia mungkin boleh mengancam nyawa, tetapi dia sebab adrenalin tinggi. Tetapi juga adrenalin juga boleh menyebabkan seorang tu merasa takut dan melarikan diri. Jadi pergerakan aktiviti fizikal tu sebenarnya membantu dia lah untuk menyelamatkan diri. Jadi sebab tu bila ada stres, ada 3 hormon tu yang dikeluarkan, iaitu sekali lagi saya sebut kortisol, insulin dan juga adrenalin. Untuk jangka masa yang pendek, saintis mengatakan bahawa stres yang sebegini, yang pendek ni bagus untuk tubuh. Bagus untuk tubuh. Dia juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi stres yang berpanjangan, yang kita sebut sebagai chronic stress, terutama stres yang kita tak rasa. Kita tak rasa kita stres, tetapi tubuh kita dah memberi signal. Memberi signal kita ada stres. Apa tanda-tanda signal dia? Pertama sekali bila kita stres ni, sebagai contoh kita masa saya kecil-kecil dulu, saya paling takut sekali dengan anjing. Walaupun anjing tu duduk dalam pagar, tetapi perasaan tu takut sangat. Jadi bila lalu depan dia, lepas pagar tu, jantung dah berdebar. Kita dah start berpeluh. Kita dah rasa macam sama ada dua, sama ada kita bersemangat untuk lari ataupun kita rasa lemah, letih dah melihat anjing tersebut. Jadi itulah antara tanda berpeluh jantung, tekanan darah akan naik, degupan jantung akan meningkat lebih daripada 100 per minit, dan juga mungkin kita akan berpeluh. Itu tanda-tanda yang biasa kita lihat untuk orang yang mengalami stres. Ada juga stres yang menyebabkan perkara-perkara lain, sebagai contoh penghadaman. Sebagai contoh kita stres, okey boleh. Minta maaf ada terputus sikit. Jadi stres untuk jangka pendek ni bagus, tetapi dia perlu ada limit. Stres yang untuk jangka masa panjang, walaupun dia rendah, dia menyebabkan kita stres, yang itu tidak bagus, boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang saintis dah beritahu bahawa sekurang-kurangnya ada 5 penyakit yang berkaitan dengan stres. Iaitu pertama sekali tekanan darah tinggi, yang kedua masalah jantung, yang ketiga adalah diabetes, yang keempat adalah anxiety disorder dan juga mungkin menyebabkan depression, dan yang kelima boleh menyebabkan beberapa jenis kanser. Jadi tak bagus sebab tu kita macam mana kita nak tahu sama ada kita ni ada, kita panggil dia chronic stress ke tidak. Kita boleh duduk rumah depan TV dan sebagainya, kita rasa nadi kita. Tuan-tuan kalau dah ambil tangan sebelah mana, sebelah kiri, ambil 2 jari, letakkan di bahagian sini, rasa nadi. Dan kita tengok
dalam masa seminit berapa nadi kita. Kalau nadi kita lebih daripada 100, walaupun kita duduk diam, ada beberapa condition, ada beberapa keadaan, antaranya ialah kita dalam keadaan stres yang mana kita tidak sedari. Sebab apa? Sebab contoh dia, kita ada memikirkan beberapa perkara yang perlu kita buat, tetapi perkara tu belum kita buat lagi di masa depan. Sebab contohnya minggu depan ada exam, selepas ada exam kita pula ada terpaksa pergi ada majlis kenduri kahwin di tempat yang lebih jauh dengan keadaan COVID virus ni dan sebagainya. Jadi kita itu agak merisaukan diri kita dan akhirnya menyebabkan degupan jantung kita bertambah laju. Bagi mereka yang menghadapi masalah sebagai contoh anxiety disorder dan juga depression, anxiety disorder lah terutamanya, perkara-perkara yang begini kadang-kadang dia boleh meningkatkan degupan jantung, yang ini sangat bahaya pada dia. Sebab tu orang yang ada anxiety disorder ni jangan fikirkan benda-benda lain, ataupun jangan terlalu expose kepada benda-benda yang boleh merisaukan dia. Kadang dengan melihat saja angka-angka yang semakin meningkat jangkitan COVID-19 ni, kita pun dah rasa macam dah orang cakap tu dah risau dan sebagainya. Jadi kita cuba baca apa rakan-rakan yang kita yang ada di sini. InsyaAllah saya akan tengok. Mungkin ada pertanyaan, dah start ada pertanyaan dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Sumi dan Tuan Sabri. Yang ini biasa bersama saya dalam live FB. Pelangi Timur, Assalamualaikum. Doktor, Waalaikumsalam. Yung Wahab, Hidayah Abdullah. Yang penghadaman tadi, apa ya doktor? Tak dengar tadi. Masalah penghadaman apabila kita ada stres, sama ada chronic stres ataupun acute stres ni, selalunya penghadaman dari segi mungkin kita mengalami cerit-berit ataupun kita mengalami yang inilah kadang-kadang orang tak sedar. Dia rasa dah banyak makan buah, dah banyak makan minyak zaitun, tetapi masih sembelit lagi. Ini antara puncanya disebabkan oleh pergerakan usus tu dia tidak berfungsi dengan baik sebab kita stres. Okey, kita tengok lagi kalau ada soalan dan pertanyaan. Terima kasih Puan Nur Humaira, Puan Nur Hafiza. Okey. Puan Hafizah masalah hamil soalannya ialah nak tanya, ada kesan ke dekat baby dalam kandungan? Ya, wanita yang mengalami masalah stres ni, setengah orang tak mengalami stres, tapi setengah orang lain mengalami stres. Stres ni juga mempengaruhi bayi dalam rahim tu dengan berbagai cara lah. Antaranya bila kita stres, kita mungkin ada diabetes. Bila kita stres, mungkin jantung kita berdegup laju, bertambah laju, ataupun kita bila stres, kita lebih menggunakan kita punya basal metabolic rate kita akan bertambah tinggi, dan akhirnya menyebabkan baby ni tak dapat cukup oksigen dan juga tak dapat cukup nutrien, yang menyebabkan dia restless, dan juga dia boleh juga menyebabkan bayi tu dalam keadaan yang tidak selesa. Jadi sebab tu orang yang hamil ni dia seharusnya memfokuskan kepada kesihatan bayi dalam rahim lah. Jangan terlalu stres. Saya cuba jawab terbanyak di sini. Saya cuba jawab. Puan Diana Yusuf dari Muhammad, Waalaikumsalam. Ustaz Muhaimin, okey. Ustaz Muhammad Syafiq Amir, apa lagi, Ismail, Puan Faizal Ismail, Faiza Naomi, Normawati Abdullah. Tak ada soalan lagi. Jadi saya sambung balik pada itu. Jadi bagaimana kita nak mengenal apa tanda-tanda dia tu? Tanda-tanda untuk orang yang stres ni. Stres ni antara tanda-tanda dia yang kronik, selain sebelum dia menghadapi masalah hypertension, diabetes, masalah jantung, anxiety disorder, depression, cancer ni, mungkin dia selalu mengalami pedih hulu hati. Sebab tu orang yang ada anxiety disorder ni, dia berada dalam stres. Dan anxiety disorder ni dia berbeza daripada stres yang biasa. Sebab dia kadang-kadang tu datang dengan sendiri tanpa sebarang kita panggil trigger, ataupun tiba-tiba dia datang. Bila dia datang, dia punya stres,
asid banyak keluar ke dalam perut dan akhirnya menyebabkan pedih hulu hati. Sebab tu orang yang ada anxiety disorder selalunya ada GERD ataupun masalah gastritis. Cara nak mengubatkannya ialah rawat dulu anxiety disorder tu, insya-Allah GERD dan juga masalah gastrik itu dia akan berkurang. Kalau tak, tuan-tuan selalunya bila dapat GERD ni, tuan-tuan buat apa? Ambil Gelusil, ambil antacid untuk mengurangkan asid dalam perut. Tapi sebenarnya dia bersifat sementara saja. Kalau tuan-tuan dapat mengekalkan ketenangan dan sebagainya, akhirnya GERD dan juga sakit gastritis ni pada hulu hati ni dia akan berkurang. Sebab tu jangan risau sangat pasal ni. Jaga dulu kita punya ketenangan supaya tidak stres dan sebagainya, dia akan membantu kita. Selain itu, bagi orang yang selalu sakit kepala, berat denyut, kadang-kadang doktor tengok tekanan darah normal, kesihatan baik dan sebagainya, tetapi dah tekanan kepala ni sakit saja, ataupun sakit badan, tak menentu, dan juga sakit dada, doktor pergi jumpa hospital, buat ECG, buat test semua normal. Masalah penghadaman, cerit-berit kadang-kadang pula ada sembelit. Dan juga akhirnya kemungkinan dia ada masalah yang kita sebut sebagai libido dia menurun. Apa dia libido? Libido tu maksud dia punya tahap sexual attraction terhadap pasangan tu berkurang. Dia dah tengok dia tak rasa macam tak ada apa-apa dah. Macam kucing lalu je, macam tu begitulah kan. Dia tak ada perasaan lah. Yang itu kemungkinan dia stres. Jadi sebab tu bagi wanita, hal ini selalunya dilihat pada kaum lelaki. Tetapi sebab tu bila lelaki ni tak ada libido ni, jangan mudah orang cakap tu membuat conclusion. Kadang-kadang sikit, bila makin banyak stres dia, semakin lama dia makin mendiamkan diri, mengasingkan diri, tak nak bercampur dengan orang, tak nak orang tahu. Sebab dia ego. Lelaki ni ada ego, dia tak mau orang melihat kelemahan. Itulah punca dia. Jadi, poin yang penting saya nak beritahu bahawa stres boleh menyebabkan masalah kesihatan, terutamanya hypertension, diabetes, serangan sakit jantung, anxiety disorder, depression dan juga kanser. Yang inilah yang menyebabkan antara punca-punca kematian di kalangan orang muda disebabkan oleh stres yang kita sebut sebagai chronic stress. Jadi perbezaan antara stres, acute stress dengan chronic stress adalah chronic stress ni selalunya stres yang ada pada kita tetapi kita tak merasakannya. Cuma kita rasa macam pedih hulu hati, sakit kepala, sakit dada, penghadaman, masalah libido kita dan akhirnya apabila tidak jaga selepas 10-15 tahun akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi perlu kita mengurangkan stres kita dengan pelbagai cara. Antaranya saya nak sebutlah masalah yang selalu kita hadapi ialah masalah pengurusan masa kita. Sekarang ramai antara kita yang bangun pagi saja dah stres menguruskan anak, lepas tu kita menghantar anak kita ke sekolah, lepas tu dengan traffic jam pergi ke tempat kerja. Kemudian terdapat pula pelbagai masalah di tempat kerja, berjumpa dengan pelanggan, balik ke rumah, ada traffic jam. Kemudian sampai di rumah nak mandi, menyediakan anak makan dan sebagainya. Kemudian besok pagi rutin yang sama dan akhirnya boleh menyebabkan stres ni berkumpul dan menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi macam mana kita nak kurangkan stres kita? Pertama sekali ialah perancangan masa lah, yang apa yang kita sebut sebagai priority. Maksudnya kita kena letak apa yang priority, apa yang tak priority. Kita kena rencanakan kerja-kerja kita. Yang ini sangat membantu. Sebagai contoh, besok kita ada beberapa perkara penting yang perlu kita selesaikan. Jadi kita kena beri priority tu nombor satu tu dulu. Perkara-perkara yang kecil yang mungkin boleh yang tak berapa penting, kemungkinan boleh kita lakukan pada masa yang lain. Tapi benda-benda yang melibatkan sebagai contoh kerja kita, yang melibatkan cari makan kita, yang melibatkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan keluarga ni, yang itu yang perlu kita bagi penekanan yang lebih. Kemudian kita jangan bertangguh. Maksudnya kalau kita dah ada rencana, kita dah buat perancangan, jangan bertangguh. Lakukan segera sampai habis. Dengan ini akan menyebabkan hati kita pun tidak terasa macam ada benda berat kat belakang kita yang kita tak selesaikan. Jadi dia akan membantu kita.
Yang ketiga ialah jangan cuba belajar cakap tidak. Ramai orang hari ini menghadapi masalah apabila mereka tidak pandai bercakap tidak. Sebagai contoh, ada kawan minta tolong buat overtime, padahal kita dah ada janji dengan keluarga untuk keluar makan malam, tetapi disebabkan kawan kita ni minta tolong kita buat overtime, kita tak berani cakap tidak, dan juga kita nak menjaga hati dia. Akhirnya kita melukakan hati ahli keluarga kita dan akhirnya menyebabkan kita akan menjadi stres. Hubungan tu akan menjadi lebih tegang pada masa akan datang. Jadi kita cuba belajar cakap tidak. Yang tak boleh kita buat, kita cakap minta maaf, saya tak mampu nak buat. Begitu juga kalau kita diberikan tanggungjawab, setengah orang tu diberi tanggungjawab yang lebih, jawatan yang lebih tinggi, tetapi rasanya dia tak mampu nak buat. Kalau dia buat juga, kemungkinan dia rasa mungkin kehidupan dia selama ini mungkin akan rasa terganggu, sebab contoh hubungan dengan anak, hubungan dengan dengan keluarga yang lain dan sebagainya. Jadi dia rasa tak mampu. Kalau tak mampu, cakap tak mampu, tentu akan rasa lebih tenang. Walaupun kemungkinan jawatan tu akan menjadikan kedudukan, penghormatan dan juga duit, tetapi dia punya efek dia akan menjadi lebih bahaya. Saya semasa muda-muda dulu, umur 30-an dulu, saya memang kebanyakan masa saya buat overtime di klinik. Kadang-kadang kawan tak dapat buat, saya sambung, saya ganti dan sebagainya. Tetapi akhirnya apa yang berlaku ialah obesiti. Saya mengalami masalah obesiti, saya mengalami masalah berat badan yang berlebihan, kemudian saya stres yang berpanjangan. Sebab apa? Sebab itulah, kita ingat masa muda ni kita boleh buat sesuatu di luar kemampuan kita, tetapi akhirnya kita ada masalah. Jadi bagi mereka yang muda-muda ni, terutamanya umur 30-an, 30-an tu dah start. Kalau umur 20-an tu mungkin masih lagi kita boleh cakap tu masih mencari-cari dan sebagainya, tetapi 30-an ni yang ini yang agak suka sikit. Pada masa itulah kita telah ditanggungjawabkan dengan pelbagai orang cakap tu perkara, dan akhirnya ini yang menyebabkan kita stres. Jadi apa nak buat? Saya dah sebut 3 tadi ya. Kemudian cara yang lain tu, bila stres datang pada kita ni, saya nak ajarkan tentang teknik deep breathing yang mudah saja, yang biasa kita lakukan, yang biasa kita ketahui tetapi kita tak lakukan. Breathing ni sebenarnya masalah kita ni tuan-tuan, kita paru-paru kita ni kita tidak menggunakan dengan betul. Kerana kita hanya pernafasan yang pendek, ambil nafas sikit, keluar. Jadi kadang-kadang dia baru masuk ke bahagian upper part of the lung, dia keluar balik, dia tak sampai ke bawah. Jadi untuk dapatkan mengurangkan stres kita sebenarnya, untuk calm down, untuk menenangkan diri kita ni, bila kita ada stres ni, kita kena tarik nafas yang panjang. Tarik nafas, pastikan dada kita ni naik, dan perut kita ni ke bawah sikit atau melengkung sikit. Sebab apa? Diaphragm. Bila kita tarik nafas ni, dada akan mengembang dan diaphragm dia akan menurun. Jadi dia akan tarik naik ke atas. Tahan selama lebih kurang 8 saat. Jadi kita tarik 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agak-agak dah maksimum, kita tahan 8 saat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu kita hembuskan perlahan 8 saat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuan-tuan kalau dalam stres, bagi contoh, baru dimarahi oleh bos, bos marah, disebabkan mungkin ada miscommunication dan sebagainya. Bila bos dah tak ada tu, cuba tarik nafas perlahan. Bagi mereka yang selalu menghadapi masalah ni ialah berkawan dengan orang-orang positif. Ini paling penting sekali. Kalau tuan-tuan tak dapat berkawan dengan orang-orang yang positif, saya rasa memang rimas dan lemas lah. Sebab semua benda tak betul. Ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Keluar dari jam je dah sebut, dah cakap kereta tu tak bagus, kereta ni tak bagus, kereta ni lambat, kereta ni lembab dan sebagainya. Kita akan menjadi lemas dan kita semua akan masuk ke dalam subconscious otak kita ni.
dan akhirnya dia memberi impact yang negatif pada kita. Jadi cari orang-orang yang positif. Tanda-tanda orang positif macam mana? Pertama sekali dia tak komplain. Dia tak suka mengeluh, tak suka komplain. Yang kedua, dia cakap benda-benda yang positif saja. Sebagai contoh, dia baru kehilangan duit. Dia kehilangan duit katakan RM50, entah macam mana dia kehilangan, dia tak jumpa duit tu. Dia cakap, Allah, mana saya baru saja kehilangan duit. Berapa? RM50. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Yalah, RM50. Kalau 500, berpeluh juga saya. Baru RM50. Mungkin saya salah letak agaknya. Mungkin nak mengajar saya lain kali supaya lebih berhati-hati. Ini baru RM50. Belum RM500. Belum RM5,000. Jadi dia akan bercakap tentang benda yang positif dalam diri dia dan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Ini tanda-tanda orang yang positif. Yang ini kita kawan dengan dia supaya aura dia ataupun apa yang dia ada dalam diri dia tu kita dapat belajar dan kita boleh pupuk dalam diri kita. Memang susah tuan-tuan. Saya dulu pun jenis orang yang negatif, tetapi saya belajar perlahan akhirnya saya dah dapat sikitlah kemahiran untuk berfikiran secara positif dan ini sangat membantu saya. Dan orang positif ni yang ketiga dia punya ciri dia selalu bersangka baik. Dia walaupun dia berhati-hati tetapi dia selalu bersangka baik dan berhati-hati. Yang ini pun penting juga sebab dia akan memberikan ketenangan pada diri dia. Jadi itulah kita nak sebut dah lebih kurang pukul 10.15 ni. Saya akan bacakan, tengah tengok apa soalan yang mungkin akan keluar dan saya akan cuba jawab dalam masa 15 minit ya. Toko subuh, sakit jantung subuh daripada Encik Firdaus, Firdaus. Bagi mereka yang tak pernah mendengar perkataan ni toko subuh ni dia berkaitan dengan, kalau tak silap saya, dengan rhythm ataupun degupan jantung kita ataupun elektrik di dalam jantung kita. Bagi setengah orang yang tak tahu bahawa dalam tubuh kita pun ada elektrik yang kita panggil dia sebagai electric direct current, AC. Direct current, alternating current, direct current, DC. Iaitu jantung kita ni akan mengeluarkan elektrik pulse menyebabkan jantung kita akan mengecut, mengembang begini. Atas dia begini. Jadi apabila aliran elektrik ni diganggu oleh pelbagai sebab, jangkitan virus, serangan heart attack ataupun disebabkan otot-otot yang membengkak, dia menyebabkan aliran jantung kita ni dia akan terganggu. Itu akan akhirnya kita sebut dia sebagai arrhythmia, iaitu degupan jantung yang tidak sekata dari segi rhythm dia dan juga dari segi kelajuan dia. Sebab tu yang normal macam gini, dup loop. Tapi yang agak kelang kabut ni ialah macam contoh dup loop itu tinggi, tapi ada yang dup loop berhenti. Ada yang dup loop. Jadi yang irregular begini ni sangat berbahaya kepada jantung kita dan pada diri kita. Yang itu sebab tu kita kena buat pemeriksaan. Okey, selain daripada itu saya nak sebutkan bagi mereka yang ada masalah stres ni, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, cuba kita amalkan perlahan, mungkin tak dapat semua, satu dua ialah dari segi pemakanan. Pemakanan juga mengganggu kita dari segi cara kita berfikir, dari segi badan kita bertindak terhadap tekanan atau stres itu. Sebagai contohnya, kalau kita makan banyak makanan-makanan yang bernutrisi, walaupun hormon dikeluarkan dengan banyak, walaupun stres kita alami terlalu besar, tetapi tubuh kita ni dapat absorb stres tu dengan baik. Sebab tu bagi orang yang sebagai contoh dia mudah marah yang ni kalau kita anak kita lah sebagai contoh, kerana dia orang ni lepas makan benda-benda manis, macam mana perlakuan dia orang kan. Dia orang kadang-kadang lebih agresif, suka memanjat, suka menjerit, suka melompat-lompat. Sebab apa? Sebab banyak sangat makan makanan ataupun minuman yang bergula ni, akhirnya gula tinggi dalam tubuh menyebabkan mereka agresif. Begitu juga dalam tubuh kita orang dewasa, mungkin kita tak agresif sejagi luaran, tetapi perubahan atau keseimbangan hormon dan sebagainya dia menyebabkan dia tidak seimbang. Yang itu yang ada bahaya. Sebab tu kadang-kadang bila kita makan makanan yang tak bernutrisi,
stres ni akhirnya menyebabkan setengah orang stres okey, tetapi bagi dia sebagai contoh, dia mengalami masalah sembelit, masalah cerit-berit, masalah penghadaman, perut banyak berangin dan sebagainya. Jadi sebab tu selain daripada kita menjaga kita punya manage kita punya stres, pemakanan yang penting. Bagi pemakanan ni saya selalu sebut kita kena kurangkan refined karbohidrat atau makan karbohidrat yang berproses, banyakkan makan sayur-sayuran, minum air yang cukup dan juga ambil minyak sihat, terutamanya minyak zaitun. Dan itu sangat membantu kita. Minyak zaitun ni memang dah dibuat kajian. Kalau tuan-tuan pergi kepada jurnal, tuan-tuan boleh Google, cari jurnal berkaitan dengan stres dan minyak zaitun. Ada banyak kajian yang menunjukkan minyak zaitun ni sebenarnya membantu. Terutamanya dapat dilihat bagi orang yang selalu ada GERD, orang yang selalu ada gastrik. Makan minyak zaitun, minyak yang sihat ni, dia melindungi dia punya permukaan dalam perut bagi asid yang keluar tu untuk kita panggil auto digestion, dia punya permukaan dalam perut tu. Jadi dia bagus untuk dia. Dan bagi orang yang minum anxiety disorder ni, kadang-kadang bila dia rasa tak boleh dikawal, bila dia minum tu, dia akan menjadi lebih tenang, lebih calm. Sebab apa? Sebab efek daripada minyak-minyak sihat tu. Jadi banyaklah benda yang kita boleh amalkan apabila kita mengalami stres yang akut ataupun stres yang kronik. Kita tengok lagi soalan. Tentang kehamilan. Okey. Puan Aisyah Puan Aisyah dia bertanya tentang masalah keguguran dia di awal kehamilan, 7 hingga 8 minggu awal kehamilan. Awal sangat tu. Di awal kehamilan ni tuan-tuan, perempuan, saya nak beritahu bahawa kehamilan ni dia tak stabil. Dia boleh gugur atas pelbagai sebab. Kadang-kadang dia makan nanas dan boleh menyebabkan gugur. Kadang-kadang dia dia terperanjat, dia terjatuh, boleh menyebabkan gugur dan sebagainya. Tetapi pada saya kehamilan di awal keguguran di awal kehamilan ni kita terima dengan redha ajalah. Sebab apa? Pada saya lah, salah satu puncanya ialah disebabkan oleh antaranya genetik ataupun janin tu tak kuat. Dia mengalami masalah sebab badan tubuh kita ni dia kadang-kadang dia memilih yang mana yang kuat, dia akan simpan, yang mana tak kuat dia akan keluar. Kita bimbang nanti. Sebagai contoh, kita cuba nak tahan juga, bila yang keluar anak kita rupanya anak yang tak cukup sifat sebagai contoh, yang itu mungkin akan menjadikan kita menjadi lebih sedih. Sebab tu ini adalah ketentuan. Kalau keluar dengan tak ada sebab yang tertentu di awal kehamilan, terutamanya hingga ke 12 minggu ni memang sering berlaku, kita reda ajalah. Kita cuba yang terbaik. Kalau dia Allah tak izinkan, biarlah, ini mungkin yang terbaik untuk kita. Jadi banyak punca dia. Jangan risau, boleh cuba lagi. Dan ini sebenarnya tidak mengganggu kesuburan. Dia keluar, mungkin selepas head yang pertama, yang kedua, dah boleh hamil semula. Terima kasih Puan Aniza, Zee Yusof, Waalaikumsalam. Kemudian banyak lagi, Nurbi Nur, Waalaikumsalam. Hajah Khairunisa, Waalaikumsalam. Okey, Waalaikumsalam Nurbino. Saya nak tanya, ayah saya ada jantung. Setiap orang ada jantung Puan. Belum buat stand lagi. Maksud ada masalah jantung lah, mungkin tersumbat saluran darah, belum buat stand lagi. Tapi ke belakang ini kaki dia bengkak. Kaki sebelah mana tu? Dua-dua belah ke atau sebelah? Kalau dua-dua belah, kemungkinan dia berkaitan dengan jantung tu. Jantung tu dah mungkin dah lemah, jadi ada bengkakan pada kedua-dua belah. Jadi kita nak tengok lebih spesifik lah begitu ya. Zee Yusof, sakit diabetes yang mengalami masalah floater dalam mata. Apakah petanda bacaan gula tinggi? Floater dalam mata ni ada pelbagai, ada pelbagai dia punya punca. Maksud dia macam mana? Bila kita lihat tu, dia nampak macam ada benda yang sedang berenang-renang di dalam pemandangan kita. Padahal tak ada. Dia sebenarnya berada dalam mata kita. Yang ini selalu berlaku pada mereka yang ada masalah selalu pakai cermin mata daripada kecil, ataupun mungkin orang yang ada diabetes pun berisiko lebih tinggi. Yang ini kena buat pemeriksaan. Bagi orang diabetes, kita bimbang ada masalah apa yang disebut sebagai diabetic retinopathy.
Yang itu bukan di frontal saja, tetapi bahagian belakang retina tu dia menjadi rosak. Disebabkan oleh salur darah yang kecil dan baru ni, dia boleh mengganggu pemandangan. Sebab tu dia laserkan, dia pemandangan lebih baik. Tetapi bila dah keadaan lebih teruk, kadang-kadang pemandangan tu pun tak dapat diselamatkan. Jadi sebab tu kena jaga gula lah. Jangan terlalu tinggi. Maksud saya ialah tahap gula dalam tubuh. Betul ke senaman salah satu mengurangkan stres? Ya, untuk acute stress ni bagus. Sebab apa? Sebab bila kita terlalu banyak kortisol dalam tubuh, terlalu banyak insulin dan terlalu banyak adrenalin dalam tubuh tu, antaranya ialah kita melakukan senaman. Senaman tu seharusnya tidak keterlaluan, dalam tahap yang sederhana lah, maksud saya. Tidak terlalu panjang dan intensiti ni tidak terlalu tinggi. Kalau nak buat intensiti tinggi, dia ada very short, sangat pendek saja. Sebagai contoh, intensiti yang tinggi saya cadangkan senang saja. Tuan-tuan ada tangga di rumah, cuba naik tangga dengan laju, seolah-olah berlari. Tapi berhati-hatilah supaya tidak terjatuh dan tersiluk. Naik agak-agak berlari tu, turun. 1, 2, 1, 2. Sampai kita betul semput, kita berhenti, ambil masa 1 hingga 3 minit, kemudian teruskan. Sampai 3 kali, kita boleh stop. Iaitu kita panggil short duration ataupun high intensity. Yang ini pun selalu disarankan lah dalam musim pergerakan terhad ni, MCO ni, kita tak boleh ke mana, buat senaman di rumah pun bagus. Kalau kita tak mampu, kita boleh pajat tangga ni atau naik tangga dengan perlahan-lahan, bagi mencabar ataupun melatih paru-paru dan jantung kita. Sebab tu saya dah ajar dari teknik cara bernafas tadi. Gunakannya, membantu kita punya paru-paru kita mengembang dengan lebih baik, oksigen masuk dengan lebih banyak, dapat pertukaran dengan lebih baik. Yang ini akan mengurangkan masalah-masalah berkaitan dengan paru-paru tu nanti. Makanan yang menggalakkan penghasilan hormon serotonin bantu kawal stres, komen doktor. Ya, betul. Banyak makanan yang dapat membantu kita mendapat penghasilan serotonin. Antaranya ialah coklat, minyak sihat, dan juga ada beberapa lah, saya tak apa ingat, cuma saya ingat 2 saja. Iaitu coklat ni mestilah pure, yang dark coklat 70% ke atas, dan juga minyak-minyak sihat ni. Sebenarnya dia membantu kita untuk mendapatkan ketenangan, serotonin, rasa seronok. Sebab tu dikatakan orang yang stres ni dia kekurangan serotonin. Jadi macam mana untuk mengurangkan stres ni? Cara yang terbaik ialah sentuhan fizikal. Sebab tu kalau ada kucing, selalu kita pegang kucing. Kalau katakan ada bantal, kita peluk bantal. Yang ada suami dan isteri tu, janganlah peluk bantal, peluklah suami isteri, contoh begitulah. Dia akan mengeluarkan serotonin dan menyebabkan rasa seronok dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan peluk isteri atau peluk suami ada rasa lain tu, rasa tak seronok tu, itu ada isu yang lain, yang itu mungkin kita bincangkan di hari yang lain. Tapi begitulah, serotonin tu penting dalam tubuh kita. Serotonin, dopamin, dia akan membantu kita mengurangkan stres. Banyak sebenarnya cara untuk mengurangkan stres. Ada yang kita membuat apa yang sebut sebagai mindful thinking, ada yang sebut sebagai meditation. Meditation ni bukan apa tuan-tuan. Meditation ni supaya kita dapat mengawasi ataupun dapat merasai pergerakan pernafasan kita, pergerakan jantung kita dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sangat membantu kita untuk kita lupakan yang lain dulu, kita fikir tentang perjalanan tubuh kita. Itu sebagai contoh. Banyak cara. Jadi pemakanan paling penting sekali antaranya. Minum air kosong banyak. Sebab tu bila saya cakap tentang kesihatan ni, nak kurangkan stres dan sebagainya, minum air banyak. Jangan minum air yang terlalu banyak gula, terlalu banyak kafein, terlalu hype ni, sampai kadang-kadang kita tak pernah terfikir ada minuman sebegini yang akhirnya boleh menyebabkan masalah kepada kita. Saya dapat jawab, Haji Firdaus, adakah stres boleh buat darah tinggi? Ya, macam saya sebut tadi, darah tinggi dan sakit jantung bagi yang kronik stres, selepas agak-agak 5 tahun, 10 tahun, dah orang Rom lagi.
Okey. Minyak zaitun ni malam orang lama daripada zaman sebelum Rom lagi, zaman orang Mesir lagi, dah diamalkan. Dan juga sekarang ni barulah apa kebaikan-kebaikannya dikumpulkan dalam jurnal-jurnal nutrition, malahan jurnal-jurnal perubatan juga mengumpulkan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau tuan-tuan mengambilnya, mengamalkannya, insya-Allah tak ada masalah. Malah memberikan tenaga dan juga memberikan kesihatan yang lebih baik, insya-Allah. Okey, kita tengok lagi. Assalamualaikum Dr. dan rakan, Puan Azmani, Puan Zaila sekali. Puan Fakfa, hamil 24 minggu, ada panic disorder dan anxiety, panic attack dan anxiety disorder setiap pagi. Plus saya rendah, kadang-kadang saya tak tahu macam mana nak relax. Doktor, solution, cara mudah dia pernafasan. Puan mungkin selepas sembahyang subuh, duduk sebentar di tikar sejadah, cuba tarik nafas, cuba melakukan teknik pernafasan yang betul seperti mana yang saya cakap tadi. Duduk, tarik nafas 8 saat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian hembuskan pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8. Yang ini akan membantu mengurangkan kita punya panic attack dan juga anxiety disorder pada kalau tuan-tuan ada masalah waktu pagi, ini kena amalkan. Buat lebih kurang 4-5 kali atau dalam masa 5 minit, pelan-pelan. Kalau kita rasa macam semput sebab kita tak biasa buat, sebab bila kita tarik nafas dalam tu, kita punya paru-paru dia akan mengembang semaksima. Ini cuba latihan untuk paru-paru kita lah. Kalau kita ada latihan untuk otot, paru-paru, tarik nafas, kemudian tahan, lepas pelan-pelan. Yang ini bantu, dia akan mengurangkan kita punya anxiety disorder. Okey, bulan Fafa, boleh boleh cuba. Encik Muhammad Sekal, sama anxiety disorder, panik selama 8 tahun, penat menghadapinya setiap hari, ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ini saya cakap tadi lah, bila ada tu, teknik pernafasan paling penting, dia akan membantu dengan segera. Kemudian tu kena datang kaunseling, sebab anxiety disorder sebenarnya selalunya adalah mainan kita, minda kita. Sebab tu saya cakap tadi, bagi orang yang stres, selalunya dia ada trigger, dia ada rangsangan. Tetapi untuk orang yang anxiety disorder ni, dia datang dengan sendirinya. Dia tidak ada orang cakap rangsangan, tiba-tiba je datang. Sebab tu dia kena belajar filter, dia kena belajar cakap dengan diri sendiri. Ini semua hanyalah orang cakap tu mainan, tak ada apa kan. Kadang-kadang ada orang tu sampai rasa macam nak mati, dah tak boleh bernafas. Kena cakap dengan diri sendiri, sebab orang lain tak boleh nak membantu. Orang lain nak buat apa tuan-tuan, kalau jumpa pergi kecemasan, doktor cakap awak ni normal, buat ECG normal, ambil darah normal. Semuanya ada berada di sini, sebab tu kena bercakap dengan diri sendiri. Benda ni normal, ini ujian Allah, insya-Allah dia akan berakhir. Tak ada masalah, cuba tarik nafas perlahan, lepas, insya-Allah dia akan pelan-pelan hilang. Dan untuk jangka masa panjang, tuan-tuan mungkin perlukan kita panggil group counselling, ataupun kita perlukan seorang kaunselor untuk bercerita. Jadi kaunselor akan dapat membantu supaya stres ni dapat dikurangkan, dan dia membantu kualiti dalam hidup kita. Setengah tu sampai tak boleh nak tidur, dapat dia serangan panic attack ataupun anxiety disorder ni, tak boleh tidur sampai 3-4 pagi. Bila azan je dah mula pula mengantuk. Jadi dah nak pergi kerja dah macam mana, dah tak boleh dah. Jadi dia mengganggu kualiti hidup. Sebab tu kena buat latihan ni, latihan bernafas dan juga latihan minda ni. Banyak latihan minda, tapi saya bagi tip itulah, beritahu pada diri kita, ini semua adalah mainan, dia akan berakhir. Segalanya adalah kekuatan segalanya kebantungan ada daripada Allah. Kena tanam dalam hati kita benda tu, insya-Allah dia akan hilang perlahan. Puan Dina Khalil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiti Taufik, amin. Haja Khairunisa, 50 tahun, high blood pressure, sakit jantung, diabetes, masih keturunan, bagaimana dengan pemakanan? Untuk Puan Runisa, saya ada grup Kelab Sihat yang mana kita berkongsi tentang cara pemakanan untuk penyakit kronik. Dan antaranya yang sebutlah, pertama sekali kurangkan refined karbo. Kalau tak faham, yang itu kita discusskan apa yang dikatakan sebagai refined karbo. Banyakkan minum air, banyak makan sayur dan buah,
Lepas tu ambil minyak-minyak sihat seperti contoh minyak zaitun, buat physical activity, berjalan, brisk walking dan sebagainya. Tidur dengan cukup, manage stress. Yang itu akhirnya dapat membantu kita untuk lebih sihat. Yes, Puan Ain, coklat tanpa gula 70%. Coklat, dark coklat, insyaAllah. Cik Zaini, Puan Wan Syairina, sama-sama. Farah Shah, Waalaikumsalam. Asina Kasim, ya, serotonin, hormon untuk rasa kita seronok. Apa pandangan doktor tentang amalan minum santan? Minum santan ni dia adalah minyak lah. Santan tu adalah minyak kelapa kan. Sebab tu minyak kelapa ni dibuat dari santan. Jadi kalau kita makan santan, dia sebenarnya minyak kelapa. Dia adalah saturated fatty acid. Dan fatty acid ni dia bagus. Kalau pada saya lah, tanya saya, bagus. Tetapi kena ambil dalam kuantiti yang tidak terlalu banyak. Sebab kita nak nampak khasiat dia saja. Sebab dia saturated fat. Berbanding dengan minyak zaitun, dia unsaturated fat. Sama ada mono ataupun polyunsaturated fat, yang itu lebih sihat. Tak ada masalah, boleh ambil. Cuma itulah, jangan terlalu banyak. Kemungkinan dia boleh menyebabkan peningkatan. Sebab minyak kelapa ni, dia saturated fat. Setiap saturated fat, dia akan meningkatkan total kolesterol, meningkatkan LDL, juga meningkatkan kolesterol yang baik, iaitu HDL. Bagus. Tetapi kalau sebab itu minyak zaitun ni, dia menurunkan kolesterol, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL juga. Jadi kena ada ni lah, ada keseimbangan kat situ. Diabetes 10 tahun, anxiety 3 tahun. Tahun ini anxiety sangat teruk, tetapi sejak amalkan. Okey, alhamdulillah. Bagus Puan. Tambah baik kerja manis. Puan Hamidah, makanan yang mengganggu hormon pada wanita. Saya nak beritahu, saya hari tu datang satu conference berkaitan dengan kita panggil hormon disruptor, maksudnya pengganggu hormon, terutamanya pada wanita. Antaranya ialah plastik, tuan-tuan. Sebab tu bahaya plastik ni. Mungkin kita anggaplah benda remeh kan, tetapi tuan-tuan kena bayangkan, plastik ni kalau kita gunakan selalu bertahun-tahun tanpa kita perhatikan dan tidak mengambil langkah berjaga-jaga, dia boleh menyebabkan masuk ke dalam makanan kita, terutama makanan yang berlemak. Contohnya kita letak kari dalam plastik, lepas tu kita panaskan pula dengan dia punya bekas-bekas plastik tu. Banyak benda-benda yang berbahaya dalam plastik tu boleh masuk ke dalam fat, dalam makanan tu. Makanan berkari contohnya dan sebagainya. Kemudian masuk dalam tubuh kita, kekal dalam tubuh kita, terutama disimpan dalam fat-fat kita. Dan dia mengganggu pula tu hormon pada wanita. Sebab tu gangguan hormon pada wanita ni memang sekarang ni dah semakin banyak. Saya lihat ramai yang ada banyak PCOS, ada endometriosis, kita tidak menentu dan sebagainya. Jadi kita cerita tentang lain lah. Tapi antaranya ialah plastik dalam pembungkusan makanan. Sebab tu berhati-hati di situ. Kopi okey tak untuk anxiety? Kopi ni masalah dia dari kafein. Kafein ni menyebabkan adrenalin kita akan menjadi meningkat. Apabila kita ada anxiety, kita ada panic disorder, kafein ni sebenarnya menyebabkan dia berlebih lagi, menyebabkan kita merangsangkan untuk mendapatkan panic attack ataupun inilah anxiety disorder tu. Sebab tu berhati-hati dengan kafein tu. Kalau kata nak minum kopi, cari yang tak ada kafein. Yang itu mungkin tak berapa sedap, tetapi dia mengurangkanlah dapat serangan anxiety disorder tu dan juga panic disorder, panic attack. Makanan yang patut dielakkan bagi menyusukan dalam 4 bulan. Sekiranya bayi sesama batuk 4 bulan ni itulah, nak bagi ubat batuk, ubat sesama memang tidak dibenarkan. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan bayi ni kita panggil dia lebih sukar bernafas, dan akhirnya boleh menyebabkan itulah perkara-perkara yang tak diingini, seperti contoh kematian dan sebagainya. Sebab tu kena berhati-hati. Cuma saya cadangkan bagi kanak-kanak yang berusia 4 bulan ni, banyakkan susu lah, susu ibu. Itu yang paling terbaik sekali.
Susu ibu ni tuan-tuan, dia lah makanan, dia lah antibiotik, dia lah apa lagi, ubat, semua dalam susu ibu. Bagi banyak susu ibu, jangan risau. Dia akan budak-budak ni akan bertambah lebih baik. Perlu dielakkan apa yang perlu dielakkan. Perlu dielakkan tu mesti cakap tadi tak. Terlalu banyak gula, banyak terlalu processed food, dalam situ ada masalah, terlalu banyak pengawet, perasa, pewarna, lepas tu dalam plastik. Jangan itulah pembungkusan dalam plastik tu cuba dielakkan, sebab dia akan mengganggu. Dia akan boleh keluar, kita bimbang dia boleh keluar melalui air susu dan boleh memberi kesan kepada bayi. Okey, saya cepat lagi. Sekarang dah pukul 10.40. Apa anxiety, perasaan tak sedap hati sedia. Betul doktor, kalau minum air seperti air bali, teh bunga, kembang semangkuk, apa ni, ini kira dalam 2 liter sehari. Minuman-minuman ni saya tak cadangkan banyak lah kan, terutama sebab contoh pun teh green tea kan. Green tea kita tak cadang banyak tuan-tuan. Kopi kita tak boleh minum terlalu banyak. Yang boleh banyak minum ialah air kosong je. Yang ni ambil 1 atau 2 gelas je satu hari. Besok sebab tu hari ni ambil green tea yang lain, esok tukar lain, ataupun nak ambil sekali sehari. Jangan terlalu banyak sebab kemungkinan dia terlalu pekat, ada kandungan tannin dia yang boleh menyebabkan penghalang penyerapan nutrien, terutamanya zat besi dalam tubuh kita, dan akhirnya menyebabkan kita anemia, tak cukup sel darah merah dalam tubuh dan sebagainya. Sebab tu saya cakap yang paling terbaik sekali air kosong. Air kosong banyak, yang sikit ni mungkin sesekali minum setiap petang, 1 cawan 1 kali pun okey. Jangan terlalu banyak. Less karbo makan beras perang ke? Less karbo memang kena makan beras perang, beras rebus, dia akan membantu. Kalau bayi dalam hari boleh tak tidur dalam aircon? Saya tak bercadang tidur dalam aircon lah, sebab budak-budak ni dia kadang tak boleh nak sejuk sangat kan, sebab dia permukaan kulit tu dengan nisbah jisim tubuh tu dia terlalu tak seimbang, jadi dia mudah kehilangan suhu ataupun kehilangan haba dari tubuh. Apa yang saya cadangkan, kalau nak buka aircon tu buka dah tak terlalu sejuk, mungkin 25 ke 26. Kalau masih lagi rasa tak selesa, mungkin kita boleh buka kipas untuk membantu. Jangan terlalu sejuk, 16 14, tu terlalu sejuk tu. Jus delima tanpa glutamate antara makanan yang mengandungi tryptophan. Itu asid amino yang betul. Jus delima pun bagus juga. Memang bila saya buat kajian terhadap jurnal-jurnal kesihatan yang tak sempat saya tulis dan sempat saya kongsikan, saya dapati memang jus delima ni bagus. Jus delima ni dapat juga, selain dapat mengurangkan stres, dia juga ada zat besi, dia dapat meningkatkan hemoglobin, dia juga dapat menurunkan tekanan darah, dan juga dapat memberikan kesihatan untuk jantung. Sebab tu banyak sebenarnya pemakanan-pemakanan yang membantu kita untuk sihat. Cuma kita kadang-kadang ada depan mata kita tak berapa nak percaya sangat kan, sebab kita tak banyak membaca. Kalau kita banyak baca jurnal, insya-Allah kita akan percaya bahawa benda-benda ni memang tujuan dia untuk kita, ubat untuk kita. Okey, jadi saya kurus doktor sekarang. Puan pernah tengok saya sebelum ni dulu 105, sekarang alhamdulillah 78, gitulah. Puan Dina, saya tak makan nasi langsung, gantikan dengan Kojak Mi. Kojak Mi bagus juga, dia karbo saya rasa kurang kot, fiber. Saya rasa kalau kita ambil nasi mungkin ada rasa lemak sikit walaupun kita tak santan, tetapi kalau tak Kojak ni memang dia agak macam itulah, dia agak tak berasa. Folic acid untuk wanita yang bujang, tak ada masalah. Folic acid boleh diambil oleh semua orang. Dos seling semua kita tahu lebih kurang antara 2.5, kadang-kadang ada orang memerlukan 5 mikrogram, bergantung pada orang. Tak kira sama ada dia wanita bujang ke, sedang hamil ke, ataupun mungkin sedang mengalami haid yang berpanjangan, tak ada masalah, sebab dia membantu pembentukan sel-sel darah merah dalam tubuh. Jadi kita masuk kepada conclusion lah. Ada 187 orang lagi yang bersama saya, 89.
InsyaAllah kita akan sambung satu masa ketika tentang stres dan juga tentang pemakanan dan sebagainya. Cuma saya nak buat conclusion pertama sekali ialah stres ni sangat berbahaya, terutama stres yang kita panggil chronic stress yang kita tidak perasan dia berlaku pada kita. Tandanya antaranya ialah kita mengalami selalu pedih hulu hati, sakit kepala, sakit dada, masalah penghadaman, libido. Kadang-kadang kita cek tekanan darah dia naik, saya rasa kita nak makan ubat dia pun dia tak turun-turun. Kita pun pelik kenapa. Kita rasa kita punya nadi lebih daripada 100, itu tanda-tanda kemungkinan kita mengalami stres yang kronik. Dia boleh menyebabkan darah tinggi, masalah jantung, diabetes, anxiety disorder, depression dan juga setengah kanser. Caranya ialah pertama sekali kita kena manage kita punya diri kita, emosi kita, kawal ini. Cuba belajar dengan daripada kaunselor, buat group counselling, banyak berkawan dengan rakan-rakan yang positif dan sebagainya, yang ini sangat bantu. Buat perancangan pada rancangan kita, jangan bertangguh, cuba belajar untuk bercakap tidak. Dan saya sudah tersebut tadi tentang teknik deep breathing yang semoga dapat membantu bagi mereka yang terutamanya mengalami anxiety disorder dan juga panic attack. Jadi saya rasa setakat ini dulu. Kita jumpa di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian tuan-tuan, jumpa lagi lain masa. Yang berminat untuk menyertai kelab sihat saya, boleh WhatsApp saya di 0197022391. InsyaAllah saya screen, kemungkinan tuan-tuan boleh masuk ke sana, kita berbincang dan juga kita bersoal jawab tentang kesihatan. Terima kasih tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.